Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi dapat bertemu lagi di pembelajaran PDPR kita untuk kali ini, untuk subjek tajwid. Okey, cikgu harap kamu semua sihat, gembira, riang, dia. Yalah, ni bulan Syawal ni, tapi tak payahlah nak beraya sangat, duduk je lah kat rumah. Buatlah apa yang patut untuk persekolahan dan juga bantu-bantu mak kat rumah, ayah kat rumah. Okey, itu adalah lebih baik. Okey, sempena bulan Syawal yang mulia ni, cikgu menyusun 10 jari, minta ampun, maaf atas keterlanjuran kata, sama ada sengaja ataupun tidak. Cikgu minta ampun, minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki jika ada kesilapan yang cikgu buat untuk awak. Okey, jadinya hari ni kita tengok pelajaran tajwid untuk pelajaran 2. Okey, yang bertajuk idgham. Okey, cikgu nak awak buka kitab tajwid semua sekali, tumpukan tengok kitab tajwid daripada muka surat 7 lah. Okey, sampai nanti habis tajuk tu. Okey, kalau boleh bila diterangkan balik ni, ulang balik, awak dah ingat lah, sebab adanya di tajuk ni yang cikgu dah terangkan, tapi kita ulang balik. Okey, kita tengok tajuk bagi pelajaran 2, tajuk idgham. Okey, apa itu idgham? Idgham dari segi bahasa adalah bermaksud memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Kemudian daripada segi istilahnya pula, memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua sehingga menjadi satu bunyi. Okey, kemudian idgham terbahagi kepada 2, iaitu idgham shaghir, idgham kabir. Shaghir kecil, kabir besar. Okey, apa maksud idgham shaghir? Memasukkan huruf pertama yang mati ke dalam huruf kedua yang berbaris. Kemudian memasukkan huruf pertama yang berbaris ke dalam huruf kedua yang juga berbaris bagi riwayat Imam As-Susi an Abi Amru. Itu maksud bagi idgham kabir. Okey, ini kita ulang kaji balik. Okey, kemudian idgham shaghir ni terbahagi kepada 3 bahagian. Idgham shaghir, idgham yang kecil. Okey, yang pertama sekali idgham shaghir ini ialah idgham mithlain ataupun idgham mutamathilain. Okey, cikgu dah terangkan juga yang ni, tapi kita ingatkan balik, kita ulang balik. Okey, apa itu idgham mithlain atau idgham mutamathilain? Okey, idgham ini bermaksud memasukkan 2 huruf yang bersamaan, sifatnya, mahrajnya sama ada dalam satu kalimah atau 2 kalimah. Okey, maknanya mithlain, dua benda yang sama, mithlain, misal 2 contoh huruf yang sama. Okey, tengok huruf-huruf yang diberi. Fa bertemu fa, ta bertemu ta, ha bertemu ha, mim bertemu mim, nun bertemu mim. Okey, dalam contoh yang diberi ni hanya hukum mim dan mim sahaja yang dibaca dengan dengung, iaitu mim mati bertemu mim. Okey, ayatnya apa tu? Faminhum may yaqulu ayyukum. Okey, mim mati bertemu mim. Okey, ikutkan hukumnya adalah idgham mithlain syafawi. Okey, mim bertanda sabdu. Okey, manakala yang lain tidak dengung, tapi macam mana kita nak baca? Okey, idgham tu sendiri maksudnya adalah memasukkan. Okey, memasukkan. Okey, idgham mithlain memasukkan 2 huruf yang bersamaan daripada segi sifat mahrajnya dalam satu kalimah. Okey, yang pertama bagi contoh fa, falai yusrif fil quds, rif.
sebutkan. Okey, ini mudahlah sebab kedua-duanya huruf yang sama. Kemudian contoh bagi huruf ta. Bi'annahum kanat ta'tihim. Okey, kalau huruf ta tu, ta dengan ta kalau diikutkan, kalau dia bukan hukum idgham mutamatsilain ni, okay, kanat nun ta mati di atas nats tu, kalau yang huruf yang hadapan ni bukan huruf ta juga, maka hukumnya tadi adalah dibaca dengan mahmus, ya, iaitu mendesis huruf ta. Kanat adas, tapi oleh kerana dia adalah hukum idgham mislain, jadinya huruf yang sama, jadi itu tak ada terdengar. Kanat ta'tihim, bukan kanat ta'tihim, tak ada, bukan. Sebutannya adalah kanat, sebab kita masukkan huruf yang kedua itulah ke dalam huruf yang pertama. Okey, kemudian contoh yang ketiga, contoh huruf ha. Ainama yuwajjihu layat. Ainama yuwajjihu layat. Ini diwakafkan baru yat. Jadi hamas ataupun mahmus yang tadi yuwajjih, ha dengan ha. Okey, kemudian contoh yang keempat tadi mim dengan min. Faminhum may yaqulu ayyukum, mim nanti bertemu mim adalah idgham mislain syafawi, baca dua harakat. Okey, kemudian yang kelima, contoh nun dengan nun pun hukumnya wajib dengung. Okey, silap yang dua ni wajib dengung. Mim mati bertemu mim bertemu mim ataupun nun bertemu nun. Okey, wa man nasya'u wa ahlakna. Man nasya', nun mati bertemu nun, hukumnya apa? Kalau di segi hukum nun mati, okey, itu adalah hukum idgham ma'al gunnah. Wa man, nun mati bertemu nun. Okey, ingat lagi tak? Huruf idgham ma'al gunnah ada 4, iaitu ya, nun, mim, waw. Itu hukum bagi hukum nun mati. Okey, tapi kalau dari segi hukum idgham ni, idgham shaghir, ya. Okey, idgham shaghir iaitu bertemu dua huruf ataupun dimasukkan dua huruf yang bersamaan, yang dari segi sifatnya, makhrajnya, hurufnya. Okey, itu idgham mutamatsilain. Okey, cikgu dah terangkan ni, cikgu ulang kali yang keberapa pun cikgu tak ingat lah, tapi cikgu dah ulang banyak kali. Okey, jadi awak fahamkan bila idgham mislain atau idgham mutamatsilain, iaitu dia mestilah huruf yang sama, iaitu memasukkan dua huruf yang bersamaan sifatnya dan juga makhrajnya dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Okey, yang seterusnya idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain iaitu idgham yang bermaksud memasukkan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhraj atau salah satu daripada keduanya. Okey, dia bagi contoh huruf yang berhampiran sifat, makhraj. Okey, iaitu hurufnya qaf dengan kaf, kemudian lam dengan ra, nun dengan lam, dan nun dan waw. Okey, kita tengok dia punya kenyataan tu. Okey, qaf dengan kaf tak dengung, lam dengan ra tak dengung, nun dan lam tidak dengung, nun dan waw wajib dengung. Kenapa nun dan waw wajib dengung? Okey, kita tengok dulu. Okey, maksudnya bila disebut idgham mutaqaribain, kita pastikan dia memasukkan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhrajnya ataupun salah satu daripada keduanya. Okey. Kalau kata yang pertama contohnya qaf dengan kaf.
Yang mana? Okay, kita tengok contoh dia. Okay, alam nakhluqukum min ma'in mahin. Okay, nakhluqukum, lukum. Okay, kalau dia bukan idgham mutaqaribain, okay, contohlah hadapannya tu qaf bertemu dengan huruf yang tak sama sifatnya mahrajnya, hampir sama, dia berhampiran sama sifatnya, okay, maka nakhluqukum, luk lam qaf mati depan luk tu adalah apa tu, dia punya sifatnya adalah qalqalah berdetak, luk. Tapi oleh kerana dia bertemu huruf yang hampir sama mahraj dan sifatnya, maka dia tak boleh disebut nahlukkum, tak boleh. Jadi alam nahluk, luk tak ada qalqalahnya, tak boleh disebut sebab dia bukan hukum qalqalah. Alam nahlukkum sebab dimasukkan huruf kaf ke dalam huruf qaf tu. Okay, itu fungsinya hukum idgham. Kemudian yang kedua, huruf lam dengan ra. Ni, wa qur rabbighfir warham, wa qur rabbighfir warham. Okey, wa qur, selalunya kita bunyikan wakul kan, wakul rabbi, tapi oleh kerana hukum bacaannya adalah hukum idgham mutaqaribain, bertemu dua huruf yang berhampiran sama mahraj sifatnya antara lam dengan ra, jadinya huruf ra tu dimasukkan ke dalam huruf lam, jadi wakur rabbi, bukan wakul rabbi. Okey, bunyi macam mana? Wakur rabbi. Okey, kemudian bagi contoh huruf yang ketiga, nun bertemu lam. Okey, kita tengok waman lam yatub, waman lam yatub. Okey, bukan waman lam. Okey, wamal lam. Okey, nun mati bertemu lam. Kalau dihukukkan hukum nun mati ini adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah ada dua, iaitu ra dan lam. Okey, macam ni lah bunyinya, wamal lam. Huruf lam tu dimasukkan ke dalam huruf nun. Jadi wamal lam, bukan waman lam. Dia bukan izhar, nak disebut dengan tanda nyata, dia adalah idgham wamal lam. Okey, kemudian yang ketiga, nun bertemu dengan waw. Miu warai. Okey, miu nun mati bertemu waw. Okey, kenapa dia kata wajib dengung tu? Sebab hukum nun mati bertemu waw adalah idgham ma'al gunnah. Okey, nun mati bertemu waw. Miu, kita tak boleh sebut min wa, kita sebut miu warai. Okey, faham kan? Idgham tu maksudnya memasukkan. Kita tengok idgham apa. Okey, contoh idgham mutaqaribain ni memasukkan dua huruf yang hampir sama sifat dan mahraj. Okey, itu idgham mutaqaribain. Kalau idgham mislain tadi memasukkan dua huruf yang sama sifat dan huruf. Okey, itu yang kedua. Yang seterusnya, yang ketiga. Ni hukum idgham apa? Idgham shaghir ya. Okey, yang ketiga, idgham mutajanisain. Okey, apa maksud idgham mutajanisain? Memasukkan dua huruf yang bersamaan makhraj tetapi berlainan sifat. Okey, sifat tu maksudnya kat mana tempat keluarnya huruf yang ada tu. Dia berlainan makhrajnya, berlainan sifatnya. Okey, memang semua huruf keluar daripada mulut, tapi dia ada bahagiannya. Ada bahagian halqum, ada bahagian halqum, kerongkong, lidah, bibir dan sebagainya kan. Jadi yang ketiga ni idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain iaitu memasukkan dua huruf yang bersamaan ataupun yang berhampiran yang bersamaan mahraj tetapi berlainan sifat.
Okey. Kita tengok dua huruf yang bersamaan mahraj tetapi berlainan sifat. Huruf ta dengan ta. Dia mahrajnya sama, hampir sama, lain sifatnya lain kan. Ta, ta. Okey. Kemudian sa dengan zal. Kemudian ta dengan dal dan kemudian ba dan mim. Okey, kat sini hukum idgham mutajah nisain yang keempat saja yang wajib didengungkan. Okey, kenapa didengungkan? Kita tengok dulu. Yang pertama, ayat yang pertama bagi contoh idgham mutajah nisain. Apa idgham mutajah nisain? Idgham mutajah nisain ialah memasukkan dua huruf yang bersamaan mahraj tetapi berlainan sifat. Okey, kita tengok yang pertama, contoh bagi ta dan ta. Okey, ayatnya contohnya waqalat ta'ifatum min waqalat qalat ta. Bukan qalat ta, bukan bunyinya waqalat lat, maknanya huruf ta tu dimasukkan ke dalam huruf ta. Waqalat ta'ifatum min. Okey, itu contoh yang pertama bagi huruf ta dan huruf ta bagi idgham mutajah nisain. Kemudian yang kedua, huruf ta dan huruf zal. Okey, cuba tengok bunyinya macam mana tu. Okey, awak ikut sama-sama ya. Okey. Okey, au tatrukhu yalhaz zalik okey, bunyi apa yang lebih kuat, sa ke zalnya? Okey, yalhaz, huruf zal, sebab idgham memasukkan kan. Okey, dia tak boleh dibaca dengan dengung yalhaz zalik. Okey, contoh yang ketiga, contoh bagi pertemuan huruf ta dan huruf dal. Okey, tengok ta dengan dal. Ajibat da'watukuma. Ujibat da'watukuma. Okey, ujibat. Kalau depan tu bukan huruf dal, okey, mungkin bunyinya ada macam ni, ujibat kan. Sebab sifat huruf ta tu hamasnya, itu hadisnya ujibat, tapi oleh kerana depan itu huruf dal, iaitu huruf yang sama mahraj tapi berlainan sifat, jadinya bunyinya ujibat. Huruf dalnya lagi kuat, ujibat da'watukuma. Okey, tu tak wajib dengung. Kemudian yang keempat, daripada surah Hud tu, pertemuan huruf ba dan mim. Ya bunayyarkam ma'ana, arkab. Ya bunayyarkam ma'ana. Jadi kata wajib dengung. Ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Kaf ba mati di atas kab kan. Kalau tak ada pertemuan antara huruf ba dengan mim, okey, dia boleh jadi qalqalah kab ma'ana. Tapi oleh kerana mim bertanda siddah atau sabdu tu tadi, okey, hukum apa? Adakah hukum ba mati? Tak ada kan. Tapi mim tu adalah huruf idgham. Idgham ma'al hunah. Kemudian atasnya ada tanda sabdudukan ma'ana. Okey, itu untuk idgham mutajah nisain. Apa itu idgham mutajah nisain? Iaitu
memasukkan dua huruf yang bersamaan makhraj tetapi berlainan sifatnya. Okey, itu dia kumpulan daripada idgham shaghir terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama sekali adalah idgham mutajanis idgham mislain atau idgham mutamathilain. Yang kedua adalah idgham mutaqaribain dan yang ketiga adalah idgham mutajanisain. Okey, kemudian seterusnya kita ke bahagian yang kedua, itu bahagian idgham kabir. Idgham kabir. Idgham kabir, apa itu idgham kabir? Idgham kabir ialah memasukkan huruf pertama yang berbaris ke dalam huruf kedua yang juga berbaris. Huruf pertama berbaris, huruf yang kedua pun berbaris. Okey, kita tengok yang pertama, contoh idgham kabir hanya bagi riwayat Imam As-Susi an Abi Amru. Okey, tengok contoh daripada surah Al-Baqarah tu. Okey, cuba tengok. Lam bertemu lam. Okey, allazi ja'ala lakumul bunyi lam pertama. Okey, lam pertama yang mana? Ja'alal lakumul ja'ala, lam di atas la, bunyi lam yang pertama ada baris. Kemudian dimasukkan ke dalam yang kedua yang bertasydid. Bertasydid tu maksudnya bertanda sabdu. Ja'alal allazi ja'alal lakumul ja'alal kumul Okey, idgham kabir. Huruf yang pertama berbaris dan huruf yang kedua pun berbaris. Okey, huruf yang kedua tu ada kemudian bertanda dengan tanda sabdu ataupun ditasydidkan. Okey, allazi ja'alal lakumul itu bagi idgham kabir yang ditunjukkan. Okey, idgham kabir cuma ada satu contoh ni lah. Tak ada bahagiannya. Macam idgham shaghir tadi ada 3 bahagian, tapi idgham kabir ni cuma satu. Dia kata hanya bagi riwayat Imam As-Susi an Abi Amru. Jadinya kita semaklah kat mana-mana kitab tajwid yang mempunyai riwayat Imam As-Susi. Yang ditunjukkan ni lam dan juga huruf lam. Okey, kemudian kita tengok info di tepi muka surat 9 tu. Okey, info dia kata idgham shaghir yang bersifat kamil. Idgham kamil. Kamil tu maknanya sempurna. Kamil. Secara umumnya akan diletak tanda tasydid pada huruf yang kedua. Okey, huruf idgham shaghir yang bersifat kamil, iaitu idgham kamil secara umumnya akan diletak tanda tasydid pada huruf yang kedua. Okey, cuba buat tengok idgham shaghir punya contoh. Idgham shaghir tadi yang ketiga, dia ada dua. Satu idgham shaghir, satu idgham shaghir yang bersifat nakis. Yang satu idgham shaghir yang bersifat kamil, maknanya sempurna. Dia kata secara umumnya diletak tanda tasydid pada huruf kedua yang idgham kamil tadi tu. Okey, cuba awak tengok contoh bagi idgham yang 3 tadi tu, huruf yang kedua bertanda sabdu. Okey, tengok contoh tengok ada tak? Ni waqalat, huruf yang pertama, huruf yang kedua ada tanda sabdu. Okey, kemudian tengok lagi contoh yang lain. Waqur rabbi, lam bertemu ra kan? Qur rabbi. Wamal lam.
nun mati bertemu lam. Wa min wara, nun mati bertemu waw. Itu sepatutnya ada tanda sabdu. Kemudian mimma, nun mati bertemu salah. Itu hukum lain. Tengok yang pertama ni, idgham mislain ni. Mim huruf yang sama nun mati bertemu nun. Waman nasya, atas nun yang kedua ada tanda sabdu. Ni waminhum man, mai yakula mim mati bertemu mim, atas mim yang kedua ada tanda sabdu. Itu dipanggil dengan nama idgham kamil. Kemudian yang kedua pula idgham shaghir yang bersifat nakis. Dia kata tidak diletak tanda tasydid pada huruf kedua. Maknanya mana-mana huruf idgham shaghir itu tadi, idgham mislain, idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain ataupun idgham mutajanisain, kalau huruf yang keduanya tak ada tanda tasydid, maka itu adalah idgham nakis. Itu info yang perlu awak tahu juga. Untuk kemudahan kita ketika membaca Al-Quran juga. Seterusnya perhatian, tengok muka surat 10. Perhatian. Ada dua sebab tidak boleh berlaku idgham mislain. Tengok, jika huruf pertamanya adalah huruf mad. Huruf mad ada berapa? Huruf mad ada 3 kan? Alif, waw dan ya. Kita tengok contoh. Dia kata dua sebab tidak boleh berlaku idgham mislain walaupun awak nampak itu kan idgham ni, idgham mutamatsilain ataupun idgham mislain, sebab hurufnya sama, tapi kenapa dia tak boleh? Sebab huruf pertamanya adalah huruf mad. Contohnya yang pertama daripada surah Al-Baqarah. Amanu wa amilu. Amanu nu wa amilu nun mati depan nu tu adalah hukum mad asli, 2 harakat, depannya huruf waw. Itu tak boleh jadi idgham mislain atau mutamatsilain, dia hukumnya adalah mad asli. Kemudian yang kedua, surah Ali Imran, dia huruf waw juga. Wasabiru warabitu. Wasabiru warabitu. Biru, waw mati depan ru, lepas tu depannya ada huruf waw, huruf yang sama. Dia tak boleh idghamkan sebab hukumnya adalah mad asli. Sabiru, waw mati depan ru, itu adalah mad asli. Kemudian yang ketiga, contoh ya dengan ya. Tengok. Huwallazi yusawwirukum. Huwallazi yusawwirukum. Huwallazi, zal ya mati bawah zi, depannya huruf ya. Dia tidak boleh dihukum idgham mislain atau idgham mutamatsilain sebab zi tu, zal ya mati bawah zi adalah hukumnya adalah mad asli. Kemudian yang ketiga daripada surah An-Nas, ya bertemu ya. Allazi yuwaswisu, ya bertemu ya. Allazi, zal ya mati bawah zi, depannya adalah huruf ya juga. Dia tidak boleh dihukumkan idgham mutamatsilain ataupun idgham mislain. Sebabnya dia adalah hukum mad asli. Zal ya mati bawah zi adalah mad asli. Sebabnya ya sebelum ya berbaris bawah. Ini adalah 4 contoh yang diberi. Kenapa kita tak boleh sebut dia dengan idgham mutamatsilain ataupun idgham mislain? Sebab kita tengok dan perhatikan betul-betul. Yang huruf pertamanya adalah huruf mad. Ingat huruf mad ada berapa? 3 kan? Alif atau waw ataupun ya. Jadi hukum ni tak boleh dibaca dengan idgham. Dia dibaca dengan mad asli. Faham kan?
Okey, harap awak fahamlah penerangan tu. Okey, kemudian saktah. Apa itu saktah? Saktah itu ialah berhenti tanpa memutuskan nafas. Okey, maknanya kita berhenti tapi nafas kita tak boleh diputuskan. Itu yang dipanggil saktah. Okey, itu daripada surah Al-Haqqah ayat 29-28. Pertemuan ha dengan ha. Okey, dia pun huruf yang sama, kita tak boleh sebut dia idgham mutamah selain ataupun idgham mislain sebab hukum dia adalah saktah. Dan kemudian kat dalam Quran tu mesti ada tanda ni, sin kecil. Okey, menunjukkan yang itu bacaannya adalah saktah. Apa saktah? Saktah berhenti. Kita baca, kemudian kita berhenti tapi kita tak boleh putuskan nafas. Okey. Contohnya animalia halaka. Okey, animalia. Kita tak boleh berhenti ataupun tarik nafas. Kita tahan nafas kita, berhenti kejap. Animalia halaka. Okey, itu yang dinamakan saktah. Saktah tu berhenti tanpa memutuskan nafas. Kemudian kita sambung balik ayat selepasnya. Okey, itu hukum bacaan saktah yang kita tak boleh baca dengan idgham mislain sebab walaupun dia bersamaan huruf sifatnya, tapi kita kena tengok juga ayat tersebut sama ada dia adalah hukum mad asli ataupun dia adalah saktah. Okey, cikgu dah terangkan daripada awal ni tadi, kita dah ulang balik, ingatkan apa maksud idgham daripada segi bahasa, daripada segi istilah. Kemudian bahagian idgham ada dua, iaitu idgham shaghir, idgham kabir. Okey, mana yang dikatakan idgham shaghir? Idgham shaghir pula terbahagi pada 3 bahagian, iaitu idgham lain atau idgham mutamatsilain, yang kedua idgham mutaqaribain, dan yang ketiga idgham mutajanissain. Itu kumpulan bagi idgham shaghir. Kemudian idgham kabir dia hanya bagi satu contoh sahaja. Okey. Lam dengan lam. Okey, nak tahu tanda idgham tu idgham kabir, dia kata bunyi lam pertama, lam yang pertama dimasukkan ke dalam lam kedua yang bertanda tasydidnya, atasnya ada tanda sabdu. Okey, kemudian kita tengok yang idgham shaghir tadi tu ada dua bahagian, sama ada idgham kamil ataupun idgham nakis. Okey, kalau idgham kamil akan diletak tanda sabdu pada huruf kedua. Kemudian kalau nakis tidak diletak tanda sabdu pada huruf yang kedua. Kemudian dia tunjukkanlah huruf yang sama, sifat yang sama bertemu. Sepatutnya kalau kita tengok, ini idgham mutamatsilain, huruf yang sama tapi hukumnya adalah lain. Kerana apa? Kerana yang pertama sekali dia ada dua. Yang pertama sebab ni kenapa? Yang pertama sebab pertamanya adalah dia adalah huruf mad. Tengok, waw dan ya. Bagi contoh ni, waw dan ya adalah huruf mad. Okey, jadi kita kena tengok juga, bukan pakai baca sama huruf ni idgham mutamislain bukan. Okey, kita tengok keadaan kalimah ataupun ayat tersebut. Kemudian yang lagi satu, sebab ni tak boleh berlaku idgham mislain. Sebab yang kedua adalah kerana dia adalah bacaan pada bacaan saktah. Apa tu saktah? Berhenti tanpa memutuskan nafas. Kemudian sambung balik ayat seterusnya. Okey, wallahu alam. Dia rasanya cukup setakat di sini aja. PDPR tajwid darjah 6 untuk kali ni. Apa-apa pun ulang kaji. Cikgu tak nak lagi ada lagi yang main-main bila masuk kelas. Cikgu soal balik semuanya terpinga-pinga, nganga. Kata orang Jawa, ngawah aja mulutnya. Sibuk nak cari kat dalam kitab. Itu kalau boleh
Elakkan maksudnya bila masuk kelas awak dah sedia. Cikgu mesti akan soal. Walaupun 1, 2, cikgu akan soal. Jadinya awak kena bersedia. Okey. Fahami murid, ulang ngaji. Cikgu tak nak jadi lagi macam PDPR yang lepas seorang 2 orang je yang ikut, yang lain semuanya okey, tumpukan pada pelajaran. Walau cuti, PDPR tetap terus berjalan. Ilmu awak kena cari bila cikgu terangkan, bagi ilmu ni awak ambil lah sedikit. Okey, itu saja. Yang buruk ni semua datang daripada cikgu. Yang sempurna, yang baik Allah ialah daripada Allah. Cikgu menyampaikan apa yang cikgu faham. Kalau salah sila tegur, kalau silap sila tegur. Dan terima kasih kepada ibu bapa yang bekerjasama memberi peluang kepada anak-anak untuk ber-PDPR. Okay, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.